Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, saya harap pelajar dalam keadaan sehat, stay safe dan juga stay home. Okey, untuk kelas kita hari ini kita akan sambung, iaitu standard pembelajaran kita untuk kelas hari ini adalah dari sesi pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat menggunakan banner, frame dan menu dalam HTML dengan baik. Okey, kita terus kepada isi pembelajaran. Okey. Okey, secara umumnya banner, frame dan juga menu ini digunakan sebagai tarikan kepada pengguna untuk melawat sesebuah laman sesawang. Okey, yang kedua, banner berbentuk segi empat yang terletak di bahagian atas yang mengandungi teks, grafik, animasi dan juga bunyi. Okey. Seterusnya adalah frame, ialah bingkai paparan laman sesawang, iaitu frame berfungsi membahagikan paparan utama laman sesawang kepada bahagian-bahagian khusus seperti menu utama, pautan, berita dan sebagainya. Ia dapat memudahkan pengguna untuk membuat navigasi dalam paparan semasa melawat laman sesawang. Okey. Yang seterusnya adalah menu, adalah pautan mudah ke bahagian lain dalam laman sesawang atau laman sesawang yang lain dalam tapak laman sesawang yang sama. Okey. Okey, ini merupakan bahagian bagi banner, frame dan juga menu. Okey. Jika pelajar dapat lihat pada bahagian atas ini merupakan menu. Okey, yang kedua, yang warna merah ini adalah banner, iaitu berkaitan dengan Clemson University seperti yang saya terangkan pada minggu lepas. Okey, yang ketiga adalah frame yang pertama. Pada frame yang pertama ini terdapat juga butang navigasi, iaitu it portfolio home, what is it portfolio, gallery dan juga project. Okey, ini merupakan frame pertama bagi laman web ini. Dan frame yang kedua adalah penerangan mengenai antara muka ataupun maklumat paparan antara muka pada halaman ataupun laman web. Okey. Ini merupakan contoh bagi frame yang kedua. Frame pertama bahagian menu dan juga ini bahagian banner. Okey. Seterusnya adalah langkah-langkah untuk membangunkan ataupun mengatur cara HTML bagi banner. Okey, yang pertama ini menggunakan perisian aplikasi Notepad, lancarkan dokumen baru, typekan kod arahan HTML. Okey, sebelum kita bangunkan ataupun mereka bentuk ataupun mengatur cara banner, kita kenalah download gambar terlebih dahulu, iaitu gambar yang bakal kita gunakan untuk dijadikan sebagai banner. Okey, ini merupakan langkah-langkah ataupun atau cara yang perlu ditulis. Yang pertama HTML, yang kedua head, kemudiannya title, body, head, body dan juga penutup bagi HTML. Okey, ini adalah langkah seterusnya adalah typekan title, iaitu masukkan tajuk yang dipaparkan pada tab laman sesawang. Okey, pada laman sesawang ni, pada title ni kita masukkanlah tajuk bagi laman sesawang kita, iaitu banner. Okey, seterusnya adalah tag banner di antara tag body. Okey, tag awal dan akhir bagi banner ni kita masukkan. Kemudiannya typekan kod arahan image scr sama dengan logo KPM. Logo KPM ni kita akan download terlebih dahulu, iaitu dijadikan sebagai banner. Okey, pada bahagian banner ni kita masukkanlah image, iaitu logo KPM dalam format JPEG. Kemudiannya klik file, save as. Okey, pilih folder HTML saya, tukar dokumen kepada banner HTML dan tekan save. Dan yang terakhir adalah buka HTML saya. Okey, kemudiannya klik pada dokumen banner HTML untuk membuka dalam pelayar laman web. Okey, seterusnya juga akan tunjukkan cara untuk membangunkan banner dalam HTML. Okey, yang pertama kita masukkanlah kod HTML, tag HTML. Okey, pelajar boleh rujuk pada buku teks halaman 122. Okey, seterusnya adalah head. Ketiga adalah title di antara head tadi. Title kita adalah banner. Okey. Okey.
masukkan tag body. Kemudiannya tag banner. Oke, kemudiannya kita masukkanlah gambar yang kita download tadi, yaitu kita telah gunakan gambar untuk logo KPM, yaitu logo Kementerian Pendidikan Malaysia. Oke. Nah, ini penutup bagi banner. Kemudian kita save dalam satu folder yang sama. Kita namakan banner.html. Oke, kita akan coba buka. Oke, ini merupakan banner yang telah kita hasilkan, yaitu kita telah masukkan gambar bagi logo Kementerian Pendidikan Malaysia. Oke, kita sambung pada slide. Oke, seterusnya kita akan sambung, yaitu bahagian frame. Oke, frame ialah bingkai yang membagikan skrin paparan laman sesawang pada bahagian tertentu. Oke, pada gambar sebelah kiri ini terdapat 3 contoh ataupun contoh pembagian frame dalam sebuah laman sesawang. Oke, frame ini dia boleh dalam bentuk menegak ataupun melintang. Oke, seterusnya adalah frame terdiri daripada ruangan melintang dan juga ruangan menegak ataupun gabungan kedua-duanya sekali. Oke, bagi frame melintang, tag row digunakan adalah tag frame set, yaitu tag ini bermaksud membagikan laman sesawang kepada dua bingkai melintang, kemudiannya 400 ruangan melintang untuk dua bingkai ini. Oke, ini contoh contoh penggunaan frame set dalam pembangunan atau cara HTML. Yang kedua adalah bagi frame menegak, text calls digunakan dalam frame set. Oke, misalnya frame set call, kemudiannya pembuka kata ya, dan seterusnya adalah 3 bintang nih. Oke, 3 bintang nih bermaksud kita 3 bingkai itu mempunyai lebar yang sama. Oke, nanti kita akan tengok. Oke, ini merupakan langkah-langkah untuk membangunkan atau cara HTML untuk menghasilkan frame. Yang pertama, oke, kita masukkanlah, typekan frame di tag title, yaitu contoh frame, head, body, dan juga penutup HTML. Kemudiannya typekan frame set row, yaitu 3 bintang tadi selepas tag head. Oke, di sini kita masukkan frame set row, yaitu 3 bintang tadi. Kemudiannya typekan 3 tag frame, berikan nama frame 1, frame 2, frame 3 kepada frame itu yang mempunyai ukuran yang sama. Oke, kemudiannya kita masukkanlah frame 1, frame 2 dan juga frame 3 yang mempunyai ukuran yang sama. Oke, akhir sekali kita perlulah save dokumen tadi kepada nama frame HTML. Kemudiannya kita akan cubalah menggunakan browser. Oke, saya akan tunjukkan cara untuk membangunkan frame HTML ni dalam Precision Notepad. Oke, seterusnya juga akan tunjuk cara untuk membangunkan frame dalam HTML. Kita masukkan tag HTML. Kemudiannya tag head. Kemudiannya title.
Oke, contoh frame. Oke, kemudiannya frame set. Frame set row sama dengan frame set name, frame name, kemudiannya penutup frame set. Body. Oke, kita akan coba buka. Oke, ini merupakan contoh frame yang kita bangunkan, yaitu frame secara melintang, yaitu pembahagiannya adalah sama. Oke, kita akan kembali kepada slide. Oke, seterusnya adalah menu. Menu adalah pautan pantas ke bahagian tertentu dalam laman sesawang. Oke, berikut merupakan jenis menu dalam HTML. Yang pertama adalah menu senarai pautan statik ataupun static link yang berbentuk jalur mendata ataupun menegak seperti bar menu dalam pautan program aplikasi. Okey, menu senarai pautan statik ialah satu senarai pautan hypertext ke destinasi lain dalam laman sesawang. Okey, seterusnya adalah menu jenis jadual bawah ataupun drop down menu berbentuk bar menu, tetapi apabila menu ini diklik, satu kotak akan menyenaraikan pelbagai pilihan akan muncul. Yang ketiga adalah menu pelbagai tingkat ataupun multi level menu berbentuk menu jenis jadual, tetapi setiap pilihan dalam jadual boleh dikembangkan ke pilihan yang lain menjadikannya berkembang pelbagai peringkat. Okey, yang keempat adalah menu terapung ataupun floating menu berbentuk bingkai yang statik pada laman sesawang. Okey, menu ini tidak bergerak bersama tata ataupun scroll bar, berguna sebagai elemen navigasi dalam satu laman sesawang. Okey, ini merupakan tag biasa bagi tag asas bagi menu, iaitu nav ini merujuk kepada navigator atau merujuk kepada navigation, iaitu mentarifkan pengertian pengemudian. Lepas tu ul ni mentarifkan senarai tak tertib, non-li ini mentarifkan senarai item. Okey, ini merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan menu dalam menggunakan tag bagi menu tadi. Yang pertama, kita bukalah presisian aplikasi Notepad. Kemudiannya kita savekan nama title tadi kepada menu. Kemudiannya kita masukkanlah typekan kod asal HTML iaitu title, typekan kod arahan di bawah. Okey, ini merupakan contoh tag yang digunakan untuk menghasilkan menu. Okey, kemudiannya kita akan save file tersebut dalam bentuk HTML dan namakan file tersebut adalah kepada menu.html. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk membangunkan menu ini menggunakan tag-tag bagi menu tadi. Okey, kita akan bangunkanlah tag-tag bagi menu tadi. Okey, yang pertama, okey, kita masukkan HTML macam biasa.
Oke, di sini kita akanlah rename browser ataupun nama web tadi kepada menu. Oke, seterusnya adalah bahagian body. Oke, kemudian kita masukkan tag yaitu nav atau navigation. Oke, pembuka dan penutup. Namanya UL, pembuka dan penutup UL. Kemudiannya saya masukkan li. Sama dengan menu 1 HTML. Kemudiannya kita boleh copy lah yang ini tadi, copy. Lepas itu kita rename ke lah menu 1, ada menu 2, menu 3 dan juga menu 4. Okey, kita renamekan di sini menu 2, menu 3 dan juga menu 4. Okey. Oke, kemudiannya kita akan save as kepada menu .html. Oke, ini merupakan paparan ataupun butang menu yang telah kita hasilkan tadi, yaitu terdiri daripada 4 jenis butang, itu menu 1, menu 2 dan juga menu 3. Oke, seterusnya kita akan pergi kepada latihan pengukuhan. Oke, latihan pengukuhan ini pelajar perlu siapkanlah sebelum waktu kelas tamat. Oke, ini merupakan latihan pengukuhan bagi kelas kita hari ini, yaitu terdiri daripada 4 jenis soalan. Oke, yang pertama jelaskanlah fungsi. Soalan 1, jelaskanlah fungsi banner dalam sesebuah laman sesawang. Oke, banner ini secara umumnya berfungsi untuk memberikanlah pengguna mengenai intipati ataupun kandungan sesebuah laman sesawang. Kemudiannya banner ini juga adalah untuk menarik perhatian pengguna bagi melayari laman sesawang yang kita bangunkan. Okey. Soalan yang kedua adalah jelaskan fungsi frame dalam sesebuah laman sesawang. Okey. Frame ni berfungsi sebagai pembahagi antara bahagian utama dengan bahagian-bahagian lain dalam sesebuah laman sesawang. Okey. Fungsi frame ni juga memudahkan pengguna untuk memilih butang-butang yang ada ataupun bahagian-bahagian yang ada pada frame yang dibangunkan pada laman sesawang. Okey. Soalan yang ketiga adalah jelaskan 4 jenis menu HTML telah anda pelajari. Okey. Jenis menu yang pertama adalah menu senarai pautan statik, iaitu berbentuk jalur mendata atau menegak seperti bar menu dalam program aplikasi. Okey. Ia juga adalah satu senarai pautan hypertext ke destinasi lain dalam laman sesawang. Okey, yang kedua adalah menu jadual bawah. Okey, menu bar berbentuk menu bar, tetapi apabila menu ini diklik, satu kotak akan menyadarkan pelbagai pilihan akan timbul. Okey, akan muncul. Yang ketiga adalah menu pelbagai tingkat ataupun multi level menu. Multi level ini adalah boleh dikembangkan kepada pilihan yang lain menjadikannya berkembang pelbagai tingkat. Okey, yang terakhir adalah menu terapung ataupun floating menu. Floating menu ini berbentuk bingkai yang statik pada laman sesawang.
Menu ini tidak bergerak bersama title ataupun scroll bar. Ia berguna sebagai elemen navigasi dalam sesuatu laman sesawang. Okey, itu merupakan 4 jenis menu utama dalam pembangunan HTML ini. Okey, secara ringkasnya pada kelas hari ini kita telah pun belajar mengenai cara-cara untuk membangunkan ataupun mengatur cara banner dalam sesebuah laman sesawang. Okey, kemudiannya kita juga belajar cara-cara untuk membangunkan frame ataupun bingkai dalam sesebuah laman sesawang, iaitu bingkai ataupun frame ini boleh dalam bentuk mendatar ataupun menegak ataupun kedua-duanya sekali. Dan yang ketiga adalah kita telah pun belajar mengenai 4 jenis menu, iaitu menu senarai potan statik, menu jenis jadual bawah, menu pelbagai jenis tingkat ataupun telephone menu, dan yang terakhir menu terapung. Okey, kita juga telah pun belajar cara-cara untuk membangunkan kod asas yang digunakan untuk membangunkan menu ni dalam HTML. Okey. Okey, setakat itu saja untuk video kelas hari ini. Terima kasih kepada pelajar yang menonton. Saya harap pelajar dalam keadaan sehat, stay safe, dan akhir kata daripada saya, sekian. Terima kasih.